Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah di atas segala yang telah dilimpahkan kepada kita semua, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita berusaha menjadi hamba-Nya yang bersyukur, hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur juga pada Allah pada pagi ini dapat kita sama-sama solat subuh secara berjamaah, dan kita luangkan sedikit masa pada pagi ini untuk kita duduk sebentar beriman sejenak pada pagi ini dengan kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman dan juga rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan kaedah merawat penyakit cintakan dunia. Seperti mana yang saya kuliahkan sebelum ini, Imam Al-Ghazali menyebut kepada kita bahawa penyakit cinta akan dunia ini merupakan penyakit yang sukar dibuang daripada hati manusia. Bila dah cinta ni, nak buang payah dunia. Daripada barang yang nilainya RM10 kita miliki kurang sayang, berbanding barang yang RM100, RM1000, RM10,000, RM100,000, sayangnya bertambah. Sebab itu ada orang mudah dia bagi, dia infakkan harta dia ni mudah, RM10 mudah, nak bagi 100 rasa berat. Walaupun maknanya dia harta banyak, tapi 100 tu kadang-kadang payah lah, berbanding RM10, ambil lah, ambil. Dunia ni macam tu. Ada orang senang menginfakkan harta dia, dia wakafkan rumah dia. Dia dah ada 3-4 buah rumah, ambil lah wakaf. Ada orang ada 10 pun payah, sebab nilai rumah tu mahal dunia. Maknanya kesukaran dalam nak melepaskan cinta dunia ni, kata Imam Al-Ghazali, dia kata sukar. Dan penyakit cinta akan dunia ini digambarkan oleh Imam Al-Ghazali mencetus kepada kebanyakan penyakit seperti takabur, dengki, riak, megah, buruk sangka serta suka mengumpul harta. Jadi bila datang perasaan takabur, itulah tanda orang cintakan dunia. Kenapa nak takabur? Kenapa nak berbesar diri? Sedangkan hidup dunia ni sementara, dan takabur itu bukan sifat yang kita nak bawa di akhirat. Allah tak terima sifat takabur. Tapi kalau ada orang ni sombong dengan harta dia, dengan pangkat dia, dengan kedudukan dia, maknanya kalau masih lagi ada sifat takabur, bermakna dunia tu kita tak buang lagi. Begitu juga ada perasaan dengki, iri hati kepada orang lain. Itu bermakna dengki-dengki dalam hal dunia. Kalau cemburu dalam bab akhirat lain, dia akan menatijahkan sesuatu yang baik. Tapi bila dengki terhadap dunia ni, harta yang sedikit pun boleh berebut adik-beradik. Harta yang sedikit pun boleh bermusuh-musuhan antara saudara mara. Tanah yang sekakang kera pun kadang-kadang bergaduh berebut nak buat tempat parking je. Kan sesama jiran tetangga nak parking kereta je, kan berebut tu pun bukan tanah masing-masing, cuma depan rumah je. Hak dah jalan depan rumah, berebut parking pula. Naikkan binaan lah, bukan tanah kita pun berebut pula naik binaan tempat parking. Dengki sama dengki, itu nampak hal kecil. Tu maknanya kita ni tak toleransi dalam bab dunia, kerana kita ambil dunia tu letak dalam hati kita. Tu kata Imam Ghazali. Begitu juga riak, bermegah, buruk sangka serta suka mengumpul harta.
Jadi bab suka mengumpul harta ni semua orang suka. Saya yang cakap ni pun seronok kalau harta banyak. Tapi hati-hati dengan sifat ini, kerana kata Imam Al-Ghazali, orang yang mencintai dunia ini, itulah kesilapan pertama dia dalam melakukan kesilapan-kesilapan yang lain. Bila dah ada sifat riak contohnya, mulalah dia nak cerita benda yang tak betul tentang diri dia. Daripada tak pandai kata pandai, daripada tak pakar kata dia pakar. Dia tahu semua benda walaupun tak tahu, tak boleh terima nasihat dan sebagainya. Maka itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali pernah sebut dalam Ihya Ulumuddin, hawa nafsu itu banyak jenisnya dan sangat sedikitlah manusia yang terlepas daripadanya. Dan semuanya itu dikumpulkan pada satu sumber, iaitu cinta akan dunia. Mencintai dunia ialah punca asas segala kesilapan, sumber kekurangan dan kerosakan. Sesiapa yang melekat di hatinya cinta akan dunia, sehingga hatinya cenderung memikirkan hal-hal dunia, bukannya menjadikan dunia sebagai tempat mengumpul bekalan di akhirat, maka janganlah diharapkan akan mendapatkan kekhusyukan dan kepuasan bermunajat di dalam solat. Ini kata Imam Al-Ghazali, orang yang bila cinta saja dunia, maka ia akan mendatangkan kesilapan, kerosakan dan kekurangan dalam kehidupannya. Dan siapa yang dunia ni lekat pada hati dia, nak khusyuk semayang ni, kata Imam Ghazali, payah. Jadi nak dapat khusyuk semayang ni ataupun kepuasan dalam bermunajat, buang dunia. Kalau tak buang dunia, kita duk sebut pun subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah. Kita mensucikan Allah, maknanya kita menjauhkan Allah yang Maha Esa ni daripada perkara-perkara yang kita sandarkan selain daripada Allah. Namun hidup kita rasa bahagia, seronoknya bila mana sandarkan pada makhluk. Maknanya munajat kita tu tak puas. Berbeza dengan orang yang mengusungkan hatinya, mengambil dunia ini sebagai tempat untuk mengumpul bekalan akhirat, maka munajatnya seronok. Bila sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana memberikan nikmat-nikmat kepada dia. Jika tidak, manusia ni kalau sebut munajat Alhamdulillah ni, di Alhamdulillah bila mana dapat nikmat saja. Dapat nikmat, baru bila dapat rezeki yang banyak, barulah cakap perkataannya rezeki tak salah alamat, tak salah perkataan tu. Bila diuji tak nak pula cakap ujian tidak salah alamat. Ujian pun tak salah alamat, bukan rezeki saja, kerana Allah menentukan dengan ketentuan yang tidak ada pun kezaliman pun terhadap hamba-hambanya. Semalam saya jumpa, dia kata, Ustaz, saya ni sakit lebih 10 tahun dah, kata gangguan saka ni. Dia kata sembang begitu, sembang gini. Tapi bila kita nasihat, betul balik lah. Dia kata Allah, jin ni nak lawan, kuat sangat lah jin yang begini. Saya pun kata hebat sangat jin ni. Tapi hak sebut dalam Quran, manusia yang hebat. Inni jailu fil ardi khalifah. Kita ni bukan abid, kita ni ibad, hamba. Bila sebut hamba, sebab Allah menciptakan hamba sebagai khalifah, maka iblis dan malaikat kena tunduk, kena hormat. Iblis pun kena hormat. Ni setakat hak ji Melayu ni pun kita tak kata hebat, macam mana sedangkan Allah menjadikan hamba Allah Subhanahu taala ini hebat. Disuruhnya iblis tunduk, disuruhnya malaikat hormat. Tanda pencintaan yang sempurna kepada manusia, diberikan jadi khalifah, tiba-tiba takut. Kemudian kita rasa seperti disebutnya, orang yang tak diuji ni tak rasa macam mana peritnya kita ni. Saya pun sebut pada dia, Alhamdulillah lah, 10 tahun jin uji pun tak adalah nak ulang alik dialisis setiap minggu. Berbanding orang tak kena ganggu jin ni, dialisis setiap minggu lagi teruk, kena pergi dialisis. Paling kurang tak payahlah kita nak kena kemoterapi ni. Orang yang kena kanser, kadang-kadang cara fikir kita terhadap ujian ni salah. Bab rezeki saja, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sepatutnya dalam hal ujian juga kita kena rada Alhamdulillah, kerana ujian itu
menjadikan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat darjat kita di sisi Allah dengan kesabaran dan juga sifat-sifat redha tersebut. Barulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini bab rezeki saya itu makna Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa kenapa munajat kita ni tak puas. Sebab dunia kita duk fikir dunia tu, Allah, dunia ni kompleks sangat tentang dunia tu yang kita nak simpan dalam hidup kita, sedangkan dunia ni sementara. Sekiranya kita andai kan, kalau kita buat calculation, kalau kita andai kata hiduplah 80 tahun, tidur kita berapa? Tidur kita ambil lah 8 jam. 8 jam darab 365 darablah pula apa 80 tahun bersamaan dengan 24 tahun. Tidur kita saja 24 tahun dah. Tidur saja 24 tahun. Lepas benda-benda harus yang kita buat tu, duk mandi, duk masak, duk makan 8 jam pula sehari, 24 tahun lagi. Maknanya 24 tambah 24, 48 tahun tu benda tidur dengan harus saja. Tu maknanya dah separuh umur kita tu baru tidur dengan buat benda harus. Tu tak cerita waktu kita bekerja, alam pekerjaan kita 30 tahun tu, alam kita maknanya kanak-kanak tolak pula 15 tahun. Kalau duk kira-kira lah, kalau kita fokus amal ibadah pun yang betul-betul fokus, tak sampai pun 5 tahun dalam hidup 80 tahun kalau calculation betul-betul. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali mendatangkan kepada kita kaedah-kaedah bagaimana caranya untuk kita merawat penyakit cintakan dunia. Yang kita nak sambung seterusnya ialah mujahadah mengawal nafsu sehingga dapat bersikap qanaah dan membuang sifat tamak. Kerana individu yang terlalu cinta akan harta, pangkat, nama, pengaruh dan kemasyhuran memiliki ciri-ciri seorang yang tamak. Jadi kena mujahadah supaya kita ada sifat qanaah, sifat berasa cukup dengan keperluan dan keselesaan yang kita rasa hak ni selesa sangat dah. Cukup dan selesa dah kita ni. Bukan lagi pergi ke tahap pembaziran. Kalau dah sampai tahap pembaziran, bermaknanya kita tamak lah. Maknanya kita tamak ni sampai tahap tak sempat nak guna. Benda tu banyak sangat. Dah berapa lama tak guna ni. Banyak sangat kita beli barang dunia, kita miliki hal dunia sampai tahap kadang-kadang memang orang ni ada rumah banyak sangat sampai tahap saya dah setahun dah tak kita tengok rumah. Siapa duduk, tak ada orang duduk. Sampai tak macam tu kita memiliki harta, sedangkan ada lagi orang yang memerlukan harta benda ataupun tempat tinggal, tapi kita hak banyak ni dah setahun tak kita tengok, dah 2 tahun entahlah macam mana rumah. Biarlah. Maknanya kita rasa biarlah. Ini yang Imam Al-Ghazali sebut, kadang-kadang sifat tamak yang diam dalam diri kita ni kita tak sedar, yang sekiranya harta benda yang kita miliki tersebut yang kita dah tak pakai ni elok bagi pada orang yang akhirnya bila kita bersedekah, kita berinfak, mendatangkan pahala berterusan pada kita di akhirat. Kena fikir sampai tahap begitu. Ini yang Imam Ali kata sukar, payah sebenarnya. Orang boleh fikir lagi nak itu, nak ini, kerana harta dan pangkat di dunia ini menjadi sesuatu yang melekat pada hati manusia. Maka kita kena nilai, dah cukup dah, insya-Allah selesa dah. Hak nak tambah lagi apa selepas pada keselesaan? Adakah kita nak menambah kemewahan? Adakah itu yang diajarkan dalam Islam? Keselesaan tidak ada masalah. Kita nak selesa, tapi jangan sampai kemewahan yang kita miliki itu mendatangkan sifat bermegah-megahan pula, ataupun mendatangkan pula banyak pembaziran. Iaitu makna pembaziran itu kita tidak memanfaatkan harta rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk mendatangkan manfaat di akhirat kita. Itu maknanya kata Imam Ghazali. Yang kedua, yang seterusnya, menginsyafi bahawa kehidupan kita di dunia ini ialah sebuah kehidupan yang sementara, serta setiap daripada kita pasti akan menghadapi kematian. Justru itu apalah gunanya harta yang banyak, pangkat serta kemasyhuran yang tinggi di dunia, tetapi tidak dapat sedikit pun menjadi bekalan yang mampu membantu kita di akhirat kelak. Maka insaf, Imam Ali kata kena insaf.
Dunia ni sementara. Bila sementara, ambillah dunia ini semaksimum boleh yang kita boleh, dengan syarat ia mampu memberikan bekalan kepada kita di akhirat untuk menolong kita. Kerana fasa-fasa alam barzah ni kita nak lalui bukan senang. Alam pertama pun dah payah, iaitu alam kubur ni pun Allahu Akbar. Orang lain dah tanam kita, dah meninggal saja kan, meninggal dunia, kemudian orang mulalah mandikan kita, kafankan kita, solatkan kita, kebumikan kita. Masa orang nak ke bumi dah tinggalkan kita, maka bermulalah saat perhitungannya, datang malaikat munkar dan nakir. Masa tu kita dah mula berseorangan dan tidak ada yang boleh membantu kita, melainkan mula-mulanya ialah yang kita perlukan, kita kena lihat ada tak bekalan. Bekalan maknanya nak digunakan di alam barzah ni tak sama dengan bekalan yang kita gunakan di dunia ini. Tak ada dah. Kan tempat tinggal kita pun tak ada dah. Tak ada nak ada bantal, tak ada tilam, tak ada lampu, tak ada aircon, tak ada dah. Pakaian kita pun tak ada dah. Semuanya kita dikafankan dengan kain kafan yang berwarna putih. Maka di saat itu, maka barulah manusia sedar, apa bekalan aku? Kan? Pagi tadi hidup lagi atas dunia, hidup lagi, orang datang ziarah, ada orang hidup segar bugar lagi, tapi sedar-sedar Allah petang tu duduk alam barzah. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut, yang hidup ni akan rasa mati, dan kematian ni tidak ada, maknanya tidak ada jelas penjelasan tentang bila tempoh orang tu akan mati, bagaimana cara akan mati. Allah saja Maha mengetahui mati bila. Orang yang sakit, dah lama sakit bertahun-tahun, orang yang ziarah orang sakit itu pergi dulu berbanding orang yang sakit bertahun-tahun itu. Orang yang maknanya tua, dah hidup lama dah, maknanya dia pun rasa cukup dah hidup. Tapi hak pergi dulu tu hak muda-muda, hak rasa tak cukup hidup ni, hak baru nak kena hidup. Dengan pelbagai cara. Kita tengok kisah bila kita baca Allah buat ujian berat bagi orang-orang yang kehilangan anak-anak yang di usia muda dan sebagainya. Tapi itulah kehidupan yang mana sifatnya sementara. Sayang macam mana pun kepada manusia, bila mana Allah nak panggil, panggillah dia. Tak ada sesiapa pun yang boleh menghalang. Namun ketika itu Imam Al-Ghazali kata, masa hiduplah nak kena insaf, masa mati tak boleh insaf dah. Tak berguna dah ketika mati kita nak insaf. Masa hidup ni lah kena insafi. Yang perlu kita hitung banyak mana bekalan. Hak ni bantu tak ni? Rumah kita ni membantu tak? Kita tengok rumah kita, membantu tak rumah kita ni melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh? Atau kediaman kita itu menjadikan anak kita tak soleh dan soleh? Rumah orang dulu tak besar lah. Tak besar mana orang dulu, kita duduk orang dulu kan. Tapi Alhamdulillah rumah tak besar tu makan sekali, mengaji sekali, solat sekali, dengar cakap, apa maknanya tidak bergaduh adik-beradik. Hak ni elok dah. Bilik seorang satu dah, kelengkapan elok dah, semua ada, pasal internet lagi, ada komputer lagi setiap bilik. Tapi Masya Allah, nasihat ibu bapa tak nak dengar, semayang tak nak semayang. Jadi apa yang kita sediakan untuk anak-anak kita dalam rumah kita yang selesa itu? Bukankah tujuan untuk kita memiliki kediaman yang selesa disediakan untuk anak-anak kita, agar kediaman kita ini melahirkan anak yang soleh dan solehah, bukan melahirkan anak-anak yang akhirnya sembahyang tak reti, baca Quran tak reti, na'udzubillah. Cuma kadang-kadang terleka dan terlalai dengan tujuan kita memiliki sesuatu perkara itu di dunia ini, bukankah untuk akhirat kita. Diorang ada suami ke, ada isteri ke, perkahwinan tersebut kena dinilai. Kita berkahwin ni untuk apa? Untuk akhirat kita, kehidupan di dunia ni, supaya kita boleh bina keluarga. Dengan pembinaan keluarga itu dapat manfaat di akhirat sana. Kita ada kenderaan ni, alhamdulillah mudah kenderaan kita, selesa kenderaan kita. Jadi kenderaan kita ni bawa kita ke mana? Adakah semasa kita ada kenderaan yang Allah beri kepada kita itu, maka dibawakan ke tempat-tempat yang mana Allah kata, bagusnya hamba aku ni, bagi selesa,
kenderaan yang dia miliki ni, ziarah saudara mara, pergi ke tempat-tempat yang menambahkan iman, menghubungkan silaturahim, memberikan manfaat untuk orang lain dan keluarga diri dia, maka itu barulah sebenarnya apa yang dia miliki membawa kepada akhirat. Dia pandai, cerdik pandai sampai tahap dia mendapat pendidikan yang tinggi, masuk universiti, ambil master, dapat PhD, jadi pula profesor, ataupun dia jadi ketua-ketua di mana-mana tempat. Kepandaian dia jadi ketua jabatan ke, jadi ketua di mana saja dia bekerja, dia jadi bos dalam bisnes dia sendiri dan sebagainya. Allah beri kepandaian, kecerdikan, maka dia guna ke mana? Kalau guna untuk manfaat akhirat, maka dia adalah orang yang cerdik, kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali lagi, berusaha memperbanyakkan mengingati kematian, kerana mengingati kematian dapat mengurangkan tumpuan dan kebergantungan manusia kepada urusan dunia. Ini dinyatakan sebagaimana yang berikut. Pada mengingati kematian itu terdapat pahala dan kelebihan. Bagi orang yang terlalu cinta akan dunia, mengingati kematian ada faedahnya lantaran dia dapat merenggangkan dirinya daripada urusan dunia. Ada orang itu tak sempat, ini tak sempat, itu tak sempat. Tak sempat apa? Dalam bab agama tak sempat. Bila nak betul tajwid Fatihah ni? Tak sempat, Ustaz. Bila nak mari betul rukun semayang ni? Tak sempat, Ustaz. Bila nak mari maknanya mengaji Quran ni? Tak sempat. Bila nak mari dengan orang mengaji fiqh ni? Tak sempat. Bila nak memperbaiki pegangan akidah ni? Tak sempat. Semuanya tak sempat sebab dunia. Tak sempat, tak sempat, tak sempat, meninggal dia. Bila meninggal, barulah nak cari orang masjid kan. Isteri telefon, mak tolong suami dah meninggal kan, suami saya ni dah meninggal, macam mana nak buat ni, nak letak macam mana, tak tahu. Ilmu fardu kifayah, ada anak 8 orang tak tahu, dah mati nak buat macam mana, nak letak jenazah macam mana pun tak reti, dah mati ni apa perlu buat kan. Tindakan-tindakan awal ataupun perkara-perkara sunnah yang perlu dilakukan apabila baru saja orang meninggal dunia, tak tahu nak kena ikat kepala dia, tak tahu nak kena letak dibaringkan kakinya menghadap kepada kiblat, ditinggikan sedikit, diletakkan pula kita kata sesuatu di atas perutnya. Sementara orang datang rumah ni tapi tak tahu. Sebab apa? Tak sempat nak bawa anak kita, nak didik anak kita, ahli keluarga kita ni belajar juga ilmu-ilmu fardu kifayah yang boleh memudahkan urusan akhirat kita. Tak reti ni nak buat macam mana pula. Bab-bab maknanya yang melibatkan semua orang. Harta benda tak tahu pula hukum-hukum faraid, tak tahu pula hukum-hukum berkaitan dengan harta si mati. Maka akhirnya bergaduh. Harta si mati ni berpuluh-puluh tahun selepas kematian ahli keluarganya tersebut tak selesai lagi, sebab masing-masing jahil dengan ilmu agama kerana tak sempat nak belajar. Itu tak sempat, akhir bawa kerosakan pada ahli keluarga. Ada harta benda yang ditinggalkan oleh ibu dan bapa, tapi menjadikan adik-beradik berontakan. Habis bergaduh sana sini, masuk media sosial, malu habis. Orang semua tahu dah. Daripada orang tak tahu banyak mana harta ni, tahu banyak harta, istihar pula dalam internet, dalam dada-dada akhbar, beritahu pula begitu. Hak ni tak setuju dengan mak mertua, hak ni tak setuju gini, hak ni berebut ni, adik-beradik pun habis buka aib. Kerana satu kematian, ditinggalkan harta yang sepatutnya memberi manfaat, tetapi kerana kejahilan, maka kejahilan tadi membawa kemudaratan. Kerana apa? Alasan tak sempat. Itulah dunia. Maka Imam Al-Ghazali kata tak sempat tu alasan. Kalau tanya orang dalam dunia ni, dunia motivasi ataupun dunia bisnes, dia kata sebaik-baik alasan tetap alasan, dia kata. Alasan jugalah. Kenapa lambat? Saya lambat tadi jalan jam lah, baiknya bagus, dah lah jam saya berhenti, tolong. Tak apalah, itu alasan juga. Walaupun sebaik-baik mana kita bagi alasan pun tetap alasan. Kata tak sempat tak apa, itu tetap alasan. Kita yang menciptakan alasan dalam kita nak menghalang diri kita daripada mempelajari ilmu-ilmu agama.
Seterusnya, menyedari setiap individu yang memiliki harta, status dan kemasyhuran dalam masyarakat, hidupnya sentiasa tidak tenang kerana sering menjadi sasaran kedengkian orang lain. Jadi ini cabaran kita. Bila mana kita ada harta, kita ada status, kita ada kemasyhuran, maka kita ni menjadi tempat tumpuan. Kalau kita ada harta yang lebih, orang mula nak datang pinjam. Ji pinjam, ji tu pinjam, tu datang pinjam. Nak pinjam, makna biasalah tak kita ada duit. Ujian pula pada kita ni pula, sama ada kita ni sudah orang datang nak meminjam. Sebab apa? Dalam bab meminjamkan harta ni, antara Nabi bahaskan dalam hadis Nabi SAW ni, bila datang orang yang nak meminjamkan nak pinjam harta dengan kita, ataupun dia nak pinjam duit dengan kita, ketika mana itu satu keperluan dia, menjadi tanggungjawab kita memberi pinjam. Tapi ada orang tak boleh ni kan, kita ada harta benda, bukan kita tak ada pun, kita terpaksa tipu pula, tak adalah saya ada bini-bini. Sedangkan mungkin orang tu nak pinjam atas dasar keperluan, saudara mara kita ke, anak saudara kita ke, begitu bini dia mari nak pinjamlah duit dulu 2-3 ribu ringgit, anak nak sambung belajar universiti. Kita tengok dalam akaun kita ada, bukan tak ada, tapi kita pun rasa saya pun nak guna juga, padahal walhal tak guna pun. Ni ujian lah, sebab bagi kita kadang-kadang nak bagi pinjam, tak nak bagi pinjam ni. Ujian orang datang, orang lebih harta ni, orang datang nak meminjam pula. Ujian pula bila orang hak meminjam tak bayar hutang pula. Kan kata nak bayar bulan lepas, tak bayar lagi. Jadi ujian, kita pun akan rasa berat hati pula daripada bagi pinjam ikhlas ada, lepas tu dia tak bayar pula ikut tempoh. Masa tu kita mulalah maknanya rasa nak marah pun ada, rasa nak bergaduh pun ada, rasa nak pergi seram pun ada. Datang tu ujian tu datang, kata Imam Al-Ghazali. Bila kita jadi orang yang terkenal pula, ada orang yang minat pada kita ke, orang yang jatuh cinta pada kita ke, bagusnya dia ni terkenal begitu bini, walhal ada isteri dah. Attraction pula kepada wanita-wanita lain. Ada orang tak boleh menghadapi ujian tersebut. Itu yang akhirnya dia terjebak dengan wanita-wanita kerana dia ni terkenal. Ada anak isteri dah, lupa dah anak isteri. Lepas datang wanita-wanita yang cantik datang mendekati dia, ujian juga. Banyak lagi ujian-ujian yang Imam Al-Ghazali kata, bila kita ada saja sesuatu benda yang maknanya bersifat kemasyhuran, harta yang banyak, maka akan datang risiko. Orang tengok harta benda kita, perompak pun tengok kan. Orang perempuan yang pakai barang kemas tu, ujian tu sebab apa? Hak tak pakai, mata perompak tak tengok. Tapi bila dah ada, ramai mana yang kena ilmu pukau juga ada, kena pukau. Hak tak kena pukau, kena ragut. Na'udzubillah misalnya. Ini semua kita tengok video viral baru-baru ni, minggu lepas, bagaimana orang sambung di atas jalan raya je, dengan parang panjangnya, dengan itu ininya. Ujian yang akan datang. Sebab apa yang kita miliki pasti ada mata yang menariknya. Ada yang tertarik kepada sesuatu yang kita miliki, sama ada mata yang memandang dengan baik, ataupun sebaliknya, na'udzubillah, yang memandang dengan kejahatan-kejahatan yang boleh memberikan kemudaratan kepada kita. Maka ambil tu bersederhana, kata Imam Al-Ghazali. Seterusnya, mengakui bahawa individu yang terlalu cinta akan dunia memiliki jiwa yang tidak tenteram kerana sering diasak dengan kesibukan memikirkan bagaimana cara untuk mengekalkan harta dan kedudukan yang dimilikinya, serta sering dihantui perasaan takut kehilangan segala nikmat yang dimilikinya itu. Hal ini dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada sesetengah golongan menyangka kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta dan simpanan. Mereka bersusah payah berjaga malam, bekerja keras pada siang harinya untuk mengejar kekayaan. Mereka letih melakukan pekerjaan siang dan malam untuk mengumpul harta sebanyak mungkin, sehingga mereka tidak menggunakan harta tersebut melainkan sekadar perlu sahaja kerana bakhil dan takut berkurangan. Begitulah kesibukan mereka sehingga menemui kematian. Harta yang dikumpulkan semasa hayatnya bukan lagi menjadi miliknya, tetapi digunakan sewenang-wenangnya oleh individu yang ditinggalkannya.
Ini Imam Al-Ghazali sebut ada segolongan dia menyangka bahagia ni banyaknya harta dan juga simpanan kemasyhuran. Ramai dah maknanya kita tengok kalau artis-artis di luar negara sana kan, hak baru ni pun ada berita dah kemasyhuran, di tempat kemasyhuran dah tinggi, harta banyak dah, bunuh diri. Bunuh diri bukan kerana tak ada harta, bukan tak terkenal, tetapi kerana dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, maka ambil keputusan bunuh diri. Kalau kita tengoklah statistik pesakit-pesakit yang ada masalah depression, masalah anxiety, masalah skizo ke bipolar disorder, mereka ni bukan orang miskin. Maknanya bukan kena pada orang miskin sahaja, bukan kena pada orang tak ada pangkat dan darjat, tapi kebanyakannya ialah pada orang cukup, semua cukup lengkap dah, kerja elok, harta dah banyak, tapi depres. Kenapa depres? Kerana hilangnya ketenteraman, kebahagiaan. Itulah anxiety, bimbang melampau, anxiety. Bila anxiety ni, kenapa anxiety? Harta cukup. Tempat tinggal elok, selesa sangat ustaz. Pekerjaan dulu elok sangat, pencing dapat banyak. Alhamdulillah, pencing tak dimakan ustaz. Tapi depres tu kenapa? Anxiety tu kenapa? Bermaksudnya itu menandakan membuktikan kepada kita bahawa harta yang dimiliki itu bukanlah 100% yang kita sebut sebagai punca kebahagiaan. Orang dah cukup harta benda pun masih lagi tak bahagia. Tengok pusingnya kan, ada anak tapi anak Allah Akbar, anak dah kahwin ustaz, tapi itulah kita kahwin bergaduh, dia bergaduh. Ada anak pun anak dia tu diam macam tu, tak reti nak jaga anak. Kita dulu pandai ustaz, tapi anak-anak kita sekarang ni tak reti dia nak uruskan rumah tangga. Jadi kita melihat bahawa ada sesuatu kelemahan dan kekurangan, bukan kerana harta benda, tetapi ilmu yang sepatutnya dididik, tarbiyah yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak kita. Dan Imam Al-Ghazali sebut sini, jangan sampai kita ni duduk sibuk-sibuk, penat lelah, tiba-tiba tak sedar kita dah mati, harta benda kita tu orang lain guna pula sewenang-wenangnya, yang kita guna tak banyak pun. Hak kita simpan lebih banyak daripada kita guna, dan akhirnya bila meninggal dunia, seronok orang lain duk guna pula harta benda sewenang-wenangnya, tidak pula digunakan untuk manfaat akhirat kita sayang. Kan ada 100,000, kita guna 10,000, simpan 90,000, meninggal dunia 90,000 jadi hak milik orang lain. Hak 10,000 itulah hak dikira ni. Tengok 10,000 ni guna untuk apa? Okey, adalah juga ni guna untuk 1,000 sedekah. Contohlah maknanya 1,000 lagi belanja kat kedai, 1,000 lagi beli nombor ekor contoh, 1,000 lagi maknanya tengok satu-satu, kira hak mana hak kita guna tu saja hak akan menjadi penilaian. Hak simpan tu nanti tak jadi penilaian kepada amalan kita, melainkan waris kita, anak-anak kita menggunakan harta benda yang kita tinggalkan itu untuk ibu bapanya, bekalan sebagai ibu bapa dia guna pula pergi infak atas nama arwah ayahnya, wakaf atas nama ibunya, barulah boleh pahala betul kan? Jika tidak, maka kita, ini cara Imam tadi suruh kita fikir, buat apa kita nak simpan banyak-banyak ni, untuk tujuan apa? Melainkan untuk, maknanya kita dah planning elok-elok dah. Ni untuk gini, ni untuk ni untuk ini. Hak selebihnya belanja saja. Belanja fi sabilillah dengan makna yang luas, bukan sedekah saja, bukan maknanya dengan infak saja. Banyak kita kata takrifan berbelanja fi sabilillah ini. Yang seterusnya kata Imam Al-Ghazali lagi, untuk kita merawat penyakit cintakan dunia ini, memperbanyakkan zikir kepada Allah dan bertafakur bagi menghindarkan hati terlalu sibuk memikirkan urusan dunia. Kena banyak zikir, kena banyak tafakur, kena banyak berfikir tentang kehidupan yang sementara ini. Sekiranya kita tidak berfikir tentang kehidupan ini, maka kita akan masuk satu perangkat rutin yang sama, yang mana rutin itu tidak menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam.
Esok kita tak berusaha untuk jadikan hari esok lebih baik pada hari ini. Sedangkan kata Saidina Ali, yang mana orang yang hari ini lebih buruk dari hari semalam, dia tu orang yang celaka. Hari ini sama seperti mana semalam, dia ni orang yang rugi. Tapi sekiranya hari ini lebih baik daripada hari semalam, dia lah orang yang cerdik. Kerana Allah bagi lagi hidup. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan bangun-bangun tu baca doa tu, Allah hidup lagi hari ni, Allah syukurnya sangat. Ada peluang lagi. Hak mana hari ni semalam tak sempat nak memaafkan orang lain, hari ni lah kita maafkan orang lain. Allah semalam ya Allah tak sempat juga nak bersedekah, hari ni kita mesti sempat bersedekah. Ya Allah ni tak sempat lah nak pergi ziarah saudara mara yang sakit, hari ni kita cuba juga pergi. Maknanya ada sesuatu yang kita menangguhkan untuk melakukan, terutamanya bab taubat ni. Duk tangguh lagi taubat ni. Sebab apa? Ingat panjang lagi umur ni. Tak sedar orang tidur dalam kereta pun boleh meninggal dunia dengan izin Allah. Ujian sebagai tidur saja sekejap, ingat tak ada apalah, tidurlah sekejap. Tapi dengan asbab lah, mana dengan asbab berlakunya kita kata apa, kesan daripada exhaust gas monoksida tu menyebabkan meninggal dunia kan pada 3 remaja yang dalam perjalanan nak pergi apa cuti dan sebagainya. Itu ujian, maknanya benda mudah pun boleh mati, sebab boleh mati. Kita ni begitu jugalah. Maka perbanyakkan zikir dan juga bertafakur kepada Allah, supaya kita sentiasa ingat hidup ni tujuan yang telah Allah tetapkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saja tujuan kita hidup di atas muka bumi. Seterusnya, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mengambil jalan pertengahan, iaitu tidak meninggalkan urusan dunia secara keseluruhan dan tidak pula mengekang nafsu sepenuhnya. Segala urusan dunia diberikan perhatian sewajarnya atau mengikut keperluan sahaja, manakala nafsu pula dituruti jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ringkasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak meninggalkan urusan dunia dan tidak pula terlalu sibuk dengan urusan dunia. Maka kita kena contoh Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat kaya raya. Bahkan bukan maknanya Sayyidina Uthman sahaja yang kaya raya. Bukan sahaja kita kata Abdul Rahman Al-Auf saja kaya raya, bahkan banyak lagi para sahabat yang kaya raya, termasuk Abu Bakar dikategorikan sebagai apa, kita kata apa, jutawan zaman tersebut. Bahkan banyak. Sayyidina Abu Bakar juga merupakan seorang jutawan yang memiliki harta yang banyak, tapi lihat bagaimana harta tersebut digunakan, mengambil juga untuk keperluan dunia sewajarnya, tetapi selebihnya itu juga digunakan untuk tujuan akhirat. Bukan tak boleh kan, maknanya kita nak makan, dia bukan soal nak makan banyak mana, tapi jangan sampai membazir. Kalau nak makan makanan yang mahal pun makanlah. Nak makan lobster harga mahalnya, nak makan lobster makanlah. Yang pentingnya hak kita makan tu tidak membazir. Islam menyandarkan memakan halal dan thayyibah dan tidak melakukan pembaziran. Tetapi kalau kita beli satu makanan yang murah sekalipun, harga RM5 sekalipun, kalau membazir, itu juga tidak dikira sebagai kita menggunakan cara yang benar, pemakanan yang elok. Tidak, bukan makna soal murah ataupun mahal, tapi bagaimana kita memanfaatkan rezeki yang Allah berikan itu, kita ambil mengikut keperluan yang kita kata sewajarnya, dan juga begitu juga mesti mengekang nafsu sewajarnya. Keinginan fitrah manusia ni boleh kita tunaikan sewajarnya. Nak pergi berjalan mana-mana ke seluruh negara, memang dianjurkan untuk kita bermusafir. Cuma musafir kita orang beriman berbeza. Musafirnya itu menambahkan keimanan, bukan menambah riak dan takabur. Bukan menambahkan lagi sifat nak menunjuk-nunjuk. Hak ni pergi jalan sana, tunjuk sini, tunjuk sana, tunjuk sini. Tak ada nilai keimanan yang nak ditonjolkan. Tak ada ibrah yang nak diambil, nak diceritakan pada orang. Orang 2 minggu lepas baru balik. Kita balik, ni bawa surau Al-Kausar, tuan-tuan. Kita bawa surau Al-Kausar, Syekh Sepat tu kita bawa pergi Pulau Redang. 40 orang jugalah.
daripada umur 60 hingga 75 buat tadabbur alam kat sana. Yang mengutuinya Dr. Wan Nasruddin lah dengan Dr. Muhammad Gaddafi. Saya pun turut serta sebagai VC di sana, ahli Korea sana, buat tadabbur alam. Tadabbur alam di sana, kita berjalan di sana di pulau ni, tadabbur sana. Tadabbur maknanya boleh nak berjalan ni, tapi biar ada natijah yang kita nak ambil. Seronoklah berjalan ni, boleh snorkeling lah, boleh tengok ikan dalam laut lah, boleh itu seronok tu benda, makna seronok, memenuhi mana nafsu hiburan kita tu seronok. Namun mesti ada ibrah yang perlu kita ambil untuk akhirat kita, menambahkan lagi Allah hebatnya Allah. Tengok ikan ni macam-macam color ikan ada. Tengok laut, Masya Allah, hidupan laut ni bermacam-macam. Itu baru sikit maknanya, bukan lagi laut dalam, baru laut yang maknanya pesisiran pantai ni pun dah indah lah. Hebatnya Allah. Allah Maha Agung, Maha Bijaksana dalam kita. Maka kita kena contohi Rasulullah dan para sahabat dalam kita nak ambil dunia. Bukan tak boleh. Yang seterusnya, sikit lagi, memanfaatkan setiap perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini sekadar keperluan sahaja, bukannya melampaui batas. Contohnya, makanlah sekadar memberi kekuatan untuk mendirikan ibadah, memiliki tempat tinggal pula dengan tujuan berlindung daripada panas dan hujan, bukannya untuk menunjukkan kemewahan dan kekayaan. Boleh, maknanya bukan untuk kita berlindung, miliki tempat tinggal, kita makan dan minum, bukan sekadar untuk kita ni nak saja orang makan kita makan. Jadi sekarang ni kaki viral ni banyak. Kaki viral hak banyak ni pula dia tak kenal halal haram. Oh, bagusnya makan kedai ni, sedapnya. Tak semak dulu ada tak halal, ada apa logo halal tu. Tuan-tuan pergi ke mana-mana tempat-tempat viral dan kita lalu ada juga orang Islam kita masuk makan dekat situ. Bila kita semak tak ada pula pengesahan maknanya halal daripada badan-badan berautoriti. Cuma kata halal, token dia kata halal. Hak kata halal tu Islam pun tidak token. Bukan Islam pun, tapi kita kata kita berpegang kepada orang bukan Islam hak kata halal. Dia duk ingat ni orang bukan Islam ni kadang-kadang duk ingat halal ni bukan selagi mana bukan bab satu tu halal lah tu. Selagi mana ayam tu disembelih halal, biarlah hak sembelih tu nama ahjum pun. Dia tak mengajilah syarat rukun-rukun sembelihan dan sebagainya. Tapi orang kita sebab makan dah viral sangat, nak makan pergi makan sana, bawa keluarga makan sini. Bukan tak boleh, tetapi kita mestilah tujuan kita makan tu bukan kerana orang tu viral makanan itu makanan ini, tetapi untuk mendapatkan kekuatan dalam ibadah. Makanan untuk menguatkan ibadah ni makanan halal atau thayyibah saja. Jika tidak, makan tu nanti jadi malas ibadah, bertambah jadi kotor pula hati, hitam pula hati sebab memasuki makanan-makanan yang syubhat dalam diri kita, jadi berat pula nak amal ibadah. Seterusnya, menginsafi bahawa penyakit cinta akan dunia boleh menumbuhkan bibit-bibit nifak dalam hati manusia. Nifak menurut Imam Al-Ghazali bermaksud berlakunya perbezaan di antara zahir dan batin dalam perbuatan atau ucapan seseorang. Hal sedemikian berlaku kerana orang yang cinta akan dunia lebih menitik beratkan hal yang boleh memartabatkan dirinya pada pandangan manusia, sehingga berlaku riak dalam ibadah dan berpura-pura bersikap baik kepada orang lain. Ini bermakna seseorang yang cinta akan dunia hidupnya dipenuhi kepura-puraan lantaran setiap pekerjaan yang dilakukan bukan ikhlas kerana Allah SWT, tapi mengharapkan keadaan manusia. Ini sifat nifak. Cinta dunia ni jadi nifak. Sebab apa? Nak tunjuk pada orang, pura-pura saja. Dia bercakap lain, buat lain. Kita ni hendaklah menjadi orang memaafkan orang lain. Dia ni bab maaf dia hak paling payah sekali. Kalau dia buat salah, suruh maafkan dia. Tapi kalau bab dia buat, orang buat salah pada dia, dia payah nak memaafkan orang lain. Jadi dia ni bercakap lain, buat lain. Dan zaman sekarang ada teknologi ni pula, dia nak pandang orang pandang dia baik je lah. Walhal yang dikongsi itu benda 2 minit saja. Baca Quran, Alhamdulillah, baru lepas baca Quran. Baru lepas baca Quran tu 5 minit. Quran baca 5 minit, hak lepas 5 minit hak dia duk layar YouTube berjam-jam tu tak habis status pula. Tak tulis pula habis status tu, habis Facebook berjam-jam tu, duk berhabis, duk layar Instagram berjam-jam tu, tapi duk tunjuk lah.
Alhamdulillah orang habis dah baca begini, dah baru habis dah zikir 100 kali, selawat 1000 kali, berapa minit saja tu. Tapi hak kita duk kita mengumpat orang, fitnah orang, cakap benda tak ada faedah, tak ada nak update pula. Ni makna sifat manusia orang yang nifak ni, dia suka menonjolkan diri dia seolah-olah dia ni baik, sedangkan walhal dirinya itu banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi dia ni suka menjadikan dirinya kepura-puraan. Saya bila kita buat kuliah ceramah dalam kelas ni senang. Kita tanya, okey, ibu-ibu semua ataupun tuan-tuan semua, siapa pandai masak nasi kerabu? Dia tak berani nak angkat kalau tak pandai ni nasi kerabu, tak berani nak angkat. Siapa pandai masak nasi dagang? Tak pandai ustaz, tu kena belajar betul baru boleh masak. Tapi tengok di media sosial, bab akidah tak belajar, dia komen juga bab akidah. Dia bukan mufti pun, tapi mufti pun dia komen. Bab nasi kerabu tak berani pula kata pandai tadi. Makna bab nasi kerabu pun kamu rasa boleh mengaku tak pandai nak buat nasi kerabu, sebab dia kata nak buat nasi kerabu ni ustaz kena belajar. Lepas tu hak mufti tu, hak hukum-hukum yang dikeluarkan tu tak payah belajar. Lebih senang belajar nasi kerabu ke lebih senang belajar nak jadi mufti. Kadang-kadang manusia dia komen tak kurang tepat tu, pandangan ni kurang tepat tu, alim ulama tu kurang tepat tu, dia tak pandai tu. Kita nak suruh buat nasi kerabu tak belajar pun kita tak berani. Ni ilmu tafsir pun kita tak belajar, ilmu hadis pun tak belajar, ilmu tu pun nak belajar, tiba-tiba kita jadi pandai dengan ilmu tu tersebut sehingga kita boleh. Tu makna kadang-kadang itu sifat nifak. Sifat yang kepura-puraan seolah-olah kita lah alim pakar dalam sesuatu perkara tersebut, sedangkan kita tak pandai. Tak pandai. Dalam hal lain pun kita tak pandai. Dia tukar minyak hitam ni, mana boleh tukar minyak hitam, saya tak pandai pun. Tukar minyak hitam pun tak pandai. Hal ni kita pandai-pandai pula nak menukar kaedah-kaedah hukum-hukum fiqh. Tak apalah, macam ni boleh je. Boleh. Senang-senang saja kita nak menukar-nukarkan benda-benda yang telah ditetapkan oleh para alim ulama. Sedangkan nak tukar minyak hitam sendiri pun kita tak berani. Kalau tak pandai nanti rosak kata. Bab agama tak pandai, rosak agama. Ini yang sepatutnya perlu kita lihat bagaimana dunia ni dia penuh dengan tipu daya, kerana itulah maknanya kesukaan syaitan menipu manusia. Dan kita ambil yang terakhir lah. Ada banyak lagi, cuma kita ambil satu lagi last, iaitu berhijrah atau mengasingkan diri ke tempat lain di mana orang tidak mengenalinya, supaya dapat membantu membuang segala sikap sukakan kedudukan dan dipandang oleh masyarakat. Ini bagi-bagi khas kan bagi orang yang maknanya dia dah kena hijrah dah. Kalau dia duduk situ, dia kembali kepada penagih dadah. Dia ni ambil dadah kerana kawan-kawan. Duduk kat situ ada senang pula dia nak dapatkan sumber. Yang kalau kat sini senang kan, duduk kat sini saja mesti melekat pada janda tulah, pada perempuan tulah, pergi ke tempat judi lah. Sebab apa? Aksesnya senang. Kalau ada internet ni, Allah, itulah duk ketagih itu, ketagih ini, ketagih game lah, ketagih media sosial ni kerana ada internet. Tutup lah. Kena hantar dia ke tempat-tempat tak ada lain internet lah, macam tu. Bagi dulu dia buat isolate diri dia itu, berhijrah dulu sampai kamu pulih, dapat kekuatan sumber kerohanian balik, dapat kekuatan jiwa yang sebenarnya, baru kita boleh kembali pada rutin yang asal. Inilah kaedah rawatan sebenarnya bagi orang yang ada masalah-masalah yang serius. Kan dia dah terjebak dengan dadah, terjebak dengan zina, terjebak dengan judi, terjebak dengan hal-hal yang serius dalam hal permasalahan agama ni, maka orang yang macam ni kita kena bawa hijrah. Kena bawa dia ke tempat yang lain yang boleh kita fokus memulihkan kepribadian dia. Jika tidak, kalau duduk tempat yang sama, dia tak boleh pulang di rumah kita, mana tak boleh dah. Dia kena bawa ke tempat-tempat yang boleh membentuk kepribadiannya, memulihkan jiwanya dan juga memberikan kekuatan kerohanian pada diri. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Saya mohon maaf, mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan, kekurangan yang saya menyampaikan ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah mendatangkan manfaat kepada kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa yang telah kami lakukan, dosa kecil maupun dosa besar. Ya Allah, ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, kasihlah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi kami. Pada ibu bapa kami yang telah kembali kepadamu, ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman syurga. Ya Allah, Kau ampunlah dosa-dosa mereka, Kau kurniakanlah rahmat kasih sayang-Mu, golongkanlah mereka di kalangan hamba-Mu yang mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunlah dosa guru-guru kami, anak isteri kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada diri kami. Engkau golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang bersyukur, kalangan hamba-Mu yang beriman, kalangan hamba-Mu yang patuh dan taat kepadamu, bertakwa kepadamu. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba yang mendapat redha-Mu, golongan hamba yang mendapat balasan syurga Firdaus-Mu, golongan umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, peliharalah agama kami, peliharalah diri kami. Ya Allah, Kau berikanlah bimbingan-Mu kepada diri kami, teguhkanlah hati kami. Ya Muqallibal Qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami daripada segala kemudaratan, penyakit dan wabak-wabak yang ada di sekeliling kami ini. Ya Allah, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya Allah, sekiranya di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Sekiranya di kalangan kami ada kesukaran, Kau permudahkanlah. Sekiranya di kalangan kami ada persengketaan, Kau damaikanlah. Sekiranya di kalangan kami ada kesusahan, Kau permudahkanlah. Sekiranya di kalangan kami ada hajat-hajat tertentu, ya Allah, Kau makbulkanlah hajat-hajat kami dengan rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.